merupakan program mingguan kita untuk sebagai base lah kan. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan teruskan lagi kita punya IELTS ini dengan satu sesi lah yang akan disampaikan oleh Ustaz Syafizan bin Johari. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, serahkan majlis kepada penceramah kita pada malam ini. Syafizan, majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang dimuliakan akhi pengurusi majlis pada malam ini, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Hafizuddin, penolong pegawai Al-Jawab Islam daripada unit pembangunan rohani asasi UIM, dan seterusnya yang Ustaz kasihi, para khabar muslimin dan muslimat, Alhamdulillah, hayyukum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakah, tahiyyatan ahli jannah, tahiyyatan quwwah, tahiyyah ya salam wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan yang diberikan kepada kita pada malam ini untuk bertemu dalam sesi untuk diskors yang menjadi program mingguan di mana yang disebutkan oleh akuntan pengarasi majlis kita tadi. Jadi Ustaz difahamkan besok adalah surah yang ketiga, dan esok antum insyaAllah bersama-sama dengan anak-anak surah masing-masing akan membincangkan satu topik, akan berdiskusi satu topik, iaitu persediaan untuk mencapai solat yang khusyuk. Jadi cerita kita malam ni adalah cerita tentang yang khusyuk dalam solat. Mungkin panjang juga kalau kita nak bahaskan tentang bab khusyuk ni secara terperinci. Makanya Ustaz memilih-milih daripada beberapa sumber yang boleh kita jadikan sebagai landasan kepada kita untuk sama-sama kita bincang dan sama-sama kita mengamalkan beberapa perkara, khususnya bagaimana untuk kita mencapai khusyuk dalam solat. Jadi bagi memulakan sesi kita pada malam ini, oleh kerana kita dah terlalu lewat, ni dah lewat banyak, tapi terlalu lewat. Jadi ini insyaAllah kita cuba untuk melihat, mungkin ada benda-benda yang kita lihat secara selayang pandang lah, ya. Tak susah insyaAllah untuk berbincang dengan anak-anak surah pada esok hari insyaAllah. Jadi tajuk kita dan tajuk diskusi itu bersama-sama dengan anak-anak surah besok ialah preparation for salah with khusyuk, persediaan untuk kita menunaikan solat dengan khusyuk. Itu poin kita. Okey. Permulaannya, apa yang penting pada kita ialah kita kena faham dulu khusyuk tu apa. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan khusyuk? Bila sebut khusyuk, khusyuk dalam bahasa Arab, kalimah lain yang seerti adalah sukun. Sukun asal dari sakinah.
ataupun khudu'. Khudu' makna tunduk, rendah diri. Dan kalau bahasa orang kampung Ustaz, khusyuk, sukun, khudu' ni diterjemahkan sebagai calmness, serenity. Minta maaf lah pasal Ustaz tak pasti. Malam ni slide menggunakan bahasa ibunda Ustaz. Ya, jadi slide ni sediakan dalam bahasa ibunda Ustaz. Ya, jadi mudahlah sikit. Ya. Okey. Apapun kita sebut apa tadi, khusyuk, sukun ni ataupun khudu', itu antara kalimah-kalimah yang seperti dengan khusyuk yang membawa maksud calmness, serenity, tranquility. Okay. Kalau khudu' lebih kepada humility tadi. Okay. Jadi calmness, serenity, tranquility ni sama lah. Makna dia sakinah, makna dia tenang, tak tergesa-gesa. Okay. Itu makna khusyuk. Itu dari segi bahasanya lah. Okay. Tapi kalau kita lihat kalimah khusyuk, macam mana kita nak memaknai kalimah khusyuk ni? Umumnya dalam ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat khusyuk ni dia punya salah satu daripada elemen penting dalam solat. Tapi sebenarnya khusyuk ini juga dia apply kepada, boleh dikatakan, ibadat-ibadat kita yang lain juga. Ya, tidak hanya merujuk kepada solat. Ya. Jadi bila kita sebut khusyuk dalam ibadah, maknanya kita menghadirkan hati. Okay. Presence of the heart during an act of ibadah. Maksud kita melaksanakan satu-satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghadirkan hati kita. Kerana hati kita fokus kepada apa yang sedang kita laksanakan. Dan dalam konteks solat, bila kita kata khusyuk dalam solat secara khusus, jadi secara umum dalam ibadat kita hadirkan hati kita. Jadi dia terangkumlah semua, niat kita, fokus kita, dan juga perjalanan ibadat kita, termasuklah semua tu. Cuma bila kita gunakan dalam konteks solat, bila sebut khusyuk, sama juga kita kembali kepada maknanya yang asal tadi, itu menghadirkan hati ketika mana kita menunaikan solat. Dan kita memberi tumpuan dengan merendahkan diri kita, dan melaksanakan solat tadi dalam keadaan yang tenang, tanpa tergesa-gesa. Tolong terjemahlah tu. Bahasa orang kampung Ustaz tak terjemahkan dalam bahasa tu. Harap boleh faham lah. Itu yang kita panggil sebagai khusyuk dalam solat. Kalau kita lihat kepada keterangan apa yang dinyatakan oleh para ahli ilmu, jadi kebiasaannya bila sebut khusyuk ni, satu, hati kita, maknanya hati kita tu kita align kan, betulkan, samakan, adjust, supaya hati kita fokus kepada solat yang sedang kita laksanakan. Dan kita menunaikan solat kita dalam keadaan kita humble, dalam keadaan kita merendah diri. Sebab kita sebagai humble, apa yang kita sedang lakukan adalah memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita letak diri kita sebagai orang yang sombong, bongkak dan sebagainya, dia tidak akan mendapat khusyuk. Khusyuk ni dia kena ada elemen khudu' tadi, yang kita kata humility, humbleness tadi tu. Dan bila kita melaksanakan solat, kita kena laksanakan dengan tenang. Tranquil tu maknanya tenang lah. Sebab itu bahagian daripada para fuqaha meletakkan tamakninah. Apa dia tamakninah? Tamakninah ni maknanya setiap gerakan kita sempurnakan. Bukan sambung,
rukuk naik balik, itu tak ada tamak ninah. Maksudnya tamak ninah ni adalah kesempurnaan pada setiap rukun ataupun pergerakan solat, ya. Dan kita tidak melaksanakannya dengan cara yang tergesa-gesa. Sebab apa namanya, kalau kita tengok pada sakinah, ketenangan, tranquility itu tinggi, lawan dia adalah tergesa-gesa. Ya. Baik. Okey. Itu secara ringkaslah apa yang boleh kita maksudkan secara apa namanya dengan kalimah khusyuk. Dan kita kena faham khusyuk ni dia bukan kita mampu menangis dalam solat. Tak. Ya. Kita mampu berair mata dalam solat. Tak. Itu alamat khusyuk, tapi tak semestinya itu adalah khusyuk. Kita tengok orang pejam mata, kita kata dia solat dalam keadaan khusyuk. Ya. Sedangkan sebagian ulama memakruhkan solat dengan pejam mata. Dia pejam mata, benda makruh, macam mana dia jadi khusyuk? Sebab kalau kita pejam, ya, kadang-kadang pejam tu dia lagi serabut. Benda yang kita tak teringat tu kita teringat. Benda yang kita tak nampak pun bila pejam masa tu kita nampak. Sebab tu sebagian ulama memakruhkan kita ni pejam mata dan sebagainya. Baik, okey. Itulah apa namanya, secara ringkas tentang apa itu khusyuk. Yang keduanya, apa hukum khusyuk ni? Ruling of khusyuk. Ini apa hukum khusyuk? Apa hukum khusyuk? Ni baru sedar, ya. Yang tadi duk tuduh pun semua bangun. Okey. Ruling of khusyuk ni maknanya hukum khusyuk. Okay. Jadi kita melihat ada dua pandangan di sini. Ya. Yang pertama kata hukum khusyuk ni sunnah muakkadah. Maknanya sangat-sangat dituntut. Ya. Yang kedua, sebahagian ahli ilmu mengatakan bahawa hukum khusyuk ni wajib. Ya, wajib. Dan kalau kita tengok dalil-dalil daripada ayat Quran, hadis-hadis, banyak riwayat-riwayat, okay, yang seolah-olah menunjukkan hukum khusyuk ni wajib. Dan ini pandangan yang rajih. Okay. Rajih apa makna rajih? Makna pandangan yang tepat, pandangan yang terpilih, pandangan yang unggul di antara pandangan-pandangan yang lain. Ya. Cuma bila kita kembali kepada apa hukum kalau tak khusyuk, sedangkan khusyuk tu wajib. Ya. Jadi besok ni kalau anak surah tanya apa itu, kalau wajib saya tak khusyuk, setakat ni tak khusyuk lagi lah, dia kata so, macam mana dengan solat saya, sah ke tak sah? Ya. Hukum solat masih sah. Kalau dia buat semua rukun 13 tu sempurna elok, ya, so, solat dia sah. Ya. Wajib di sini bukanlah maknanya wajib tu kalau tak khusyuk membatalkan solat, ya, sebab dia tak termasuk dalam rukun. Cumanya bila solat, ya, kita perlu berusaha untuk khusyuk. Usaha untuk khusyuk tu dah memadai dah. Ya. Baik. Itu dari segi hukum. Yang ketiga, kenapa kena khusyuk dalam solat ni? Ya. Kenapa pentingnya khusyuk dalam solat ni? Ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya, surah yang kita semua dah tahu, ayat yang kita semua dah tahu. Ya, firman Allah ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan, ya, bahwasanya khusyuk ini dia ada dia punya kepentingan dia. Ya, dia ada keperluan pada kita, ya, dan pastinya khusyuk dalam solat ni dia merupakan vital factor in making person successful in this life and in later life. Dia faktor utama dalam menjadikan seorang itu dia berjaya atau tidak di dunia ni dan juga di akhirat kelak. Sebab bila Allah sebut qad aflahal mu'minun, aflah itu maknanya paling berjaya. Yang berjaya ni berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Dan dia punya salah satu faktor kejayaan itu adalah orang yang khusyuk dalam solat tadi. Baik. Kemudian, it is a contributing factor for the acceptance of solat.
dia penyumbang, faktor penyumbang kepada diterima atau tidak solat kita. Solat kita mungkin secara fake sah, kan? Tapi nilaian dia begitu rendah, ya? Sebab kita tak menghadirkan hati tadi. Kita buat dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan kita tak mencermati kita punya solat tadi. Dari segi hukum fiqh, ya, seorang yang solat ikut dia punya aspek dan piawaian dia, ya, buat semua rukun, ya, kemudian wajib sunat solat semua kita buatlah, bacaan dalam solat, ya. Tetapi memandangkan, ya, ketika mana kita melaksanakan solat tadi, yang mana dikembali kepada apa yang Nabi SAW sebutkan, kita ni dalam beribadat, ya, sama ada kita seolah-olah melihat Allah ataupun Allah melihat kita. Dari situ dia ada orang kata apa, faktor, ya, sama ada Allah terima solat kita, ataupun menilai solat kita tu dengan nilaian yang minimum. Sebab kita buat ibadat ni, kita nak kalau boleh kita mencapai tahap yang maksimum. Jadi antara faktor kita nak maximize kualiti solat kita ialah kita solat dengan khusyuk. Baik. Kemudian it is a way to gain more rewards from the Almighty of Allah. Jadi bila Allah terima, makin khusyuk kita, maka makin banyaklah kita punya markah, ya. Kalau kita memberikan jawapan dalam peperiksaan, tulis point saja. Soalan tu markah dia 10. Kita buat point 1, 2, 3, dan dapat markah point je. Mungkin 3 ke, 1,5 dapat 4,5 ke, ya. Jawapan kita tak penuh, markah kita tak penuh, ya. Disebabkan apa? Ya, sebab level khusyuk kita, kalau solat maknanya level khusyuk kita tu, ya, mungkin pada tahap yang minimum. Lagi kita khusyuk, sebenarnya lagi banyak pahala, lagi banyak ganjaran kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, the more the khusyuk a person has, ya, the more reward he get. Okay. He and she lah, kalau sebut she marah pula. Okay. Alright. Kemudian yang keempat, without khusyuk the heart cannot easily be verified. Sebenarnya khusyuk dalam solat ni dia menyumbang kepada penyucian jiwa dan juga hati kita. Orang yang khusyuk ni maknanya jiwa dia bersih. Yang tak khusyuk tu jiwa yang serabut, jiwa yang kotor. Jadi kalau kita maintain khusyuk, ya, dapat khusyuk dalam solat, ya, maka itu adalah salah satu jalan kita mengekalkan kesucian, kebersihan, ya, hati kita. Tetapi andai kata, ya, kita sering lalai, ya, pemikiran merewang, merata, hati entah ke mana dan sebagainya, ya, hati tadi hati yang agak susah lah, ya, untuk disucikan, ya, untuk dibersihkan. Jadi khusyuk dalam solat ni maknanya dia apa, memberi faedah, atau manfaat, ya, kepada penyucian jiwa kita ataupun hati kita. Okay, itulah sikit lah, ya, tentang kenapa pentingnya khusyuk dalam solat. Sebab dari segi hukum pun kita dah tengok hukum tadi wajib menurut pandangan yang rajih, ya. Jadi kita lihat juga penekanan yang diberikan oleh Al-Quran, dan juga banyak beberapa hadis yang menunjukkan, ya, bagaimana dituntut, ya, kepada kita untuk melaksanakan solat, ya, dengan cara yang khusyuk. Okey. So kita masuk kepada inti tajuk kita. Macam mana nak capai khusyuk? Dia nak cerita, ialah orang yang boleh cerita macam mana nak khusyuk ni orang yang khusyuk dalam solat, kan? Ustaz khusyuk dalam solat? Tak juga, merewang juga, ya. Tetapi kita kena ada effort, ya. Kita kena usaha, okay? Dan usaha tu pelbagai, ya. Jadi untuk nak sampai khusyuk ni Ustaz bahagikan di sini, okay, apa yang perlu kita buat sebelum solat, semasa solat, dan selepas solat. Ush, payah je Ustaz. Memang payah, ya. Nak khusyuk ni satu benda yang dia tak mustahil, ya, tapi tak juga mudah, ya.
Tapi insya-Allah kalau kita cuba usaha, ya, lihat kepada tips-tips, ya, ataupun cadangan-cadangan, ya, berdasarkan apa namanya, pengalaman ya, orang yang mencapai tahap khusyuk dalam solat ni, boleh insya-Allah, ya. Baik, kita tengok sebelum solat ni. Jadi nak khusyuk dalam solat ni, dia punya preparation dia, nama pun preparation. Preparation ni makna sebelum solat lah, kan? Takkan tengah-tengah solat nak prepare buat tengah-tengah solat, ya. Persediaan dia mesti sebelum solat. Jadi sebelum solat ni nak kena buat apa? Okey, pertama, kita sebagai seorang Muslim, kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita kena tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah ni, ya, siapa Tuhan kita, ya. Allah Subhanahu Wa Taala ni, ya, sebagai Rabb, ya, sebagai Ilah, ya, Tuhan yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat, ya. Jadi kalau kita ada pengetahuan yang jelas, ya, kita memiliki ilmu yang apa namanya, pasti, ya, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka kita apabila menunaikan solat, ya, disebabkan kita kenal, kita tahu, ya, dan kita faham sangat, ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita kena solat gelap, ya, jadi gelap, ya. Jadi kalau hati yang gelap, hati yang kelam, ya, macam mana nak fokus, macam mana nak mengerjakan solat dengan cara yang khusyuk, ya. Dan penggelap hati kita adalah dosa-dosa yang kita buat. Makin besar dosa, makin banyak, makin besar dia punya tumpuk kegelapan ni. Baik. Kemudian reciting the Quran frequently and consistently soften the heart and prepare it for khusyuk. Jadi antara cara kita nak melembutkan hati kita, ya, cara untuk kita apa namanya, lembutkan, ya, hati dan juga bersihkan hati kita, antara caranya adalah dengan banyak membaca Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran ni dia melembutkan hati, ya. Hati-hati yang keras tu dapat dilembutkan dengan bacaan Al-Quran, ya, sebab hati yang keras memang tidak akan dapat mencapai khusyuk, ya, dalam solat. Okey. Ini benda yang kita kena regularize, maknanya kena buat selalu. Minan, auzubillahi minan nar. Pada syurga Allah ini as'alukal jannah, kan? Ayat yang istighfar, kita beristighfar, ya. Kalau ada ayat yang berbentuk tasbih, kita bertasbih. Itu semua adalah apa namanya, menunjukkan kaedah kita berinteraksi dengan ayat, ya, dan kita boleh fokus. Kita tak fikir, kita tak pergi kepada apa namanya, perkara-perkara yang lain. This form of interaction are very helpful in keeping your focus. Bila mana kita sibuk dengan berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan kata payah sangat, kan? Bila ada ayat tu sebut tasbih, takbir, tahmid, kan? Ataupun ayat-ayat yang apa namanya, berbentuk tentang azab neraka, ya, kita berdoa, ya, kita respon, ya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada api syurga, ya Allah, jadikan aku sebagai salah seorang daripada ahli syurga, ya. Kita respon macam tu. When you prostrate, remember that this position brings you closer to Allah. Ini bila kita solat, sujud merupakan apa kata, kita panggil postur yang paling penting lah, ya. Sebab di situ kita akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seize the opportunity. So we grab the opportunity. Kita kena ambil peluang kita dapat bersujud, ya, untuk offer sincere doa, ya. Doa. Jangan sekadar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhanallah. Kan, untuk imam dalam masjid berhenti, kita ada masa doa. Ya. Kalau kita nak berdoa dalam hati, doa. Berdoa dengan apa doa yang kita tahu, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sebut macam masa Melayu pula, ya Allah, kalau boleh tambah duit dalam bank, alhamdulillah, ya. Itu membatalkan solat, ya. Doa, ya Allah, ya, murahkan rezeki aku, murahkan rezeki keluarga aku. Invest this moment in making sincere
supplication. Kita kena invest, laburkan waktu yang kita ada masa sujud. Tak semua orang dapat sujud. Tak kepala di bumi. Kita berbisik di bumi, bisikan kita didengar di langit. Tak mau ke? Itu satu peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Hebat. Kalau kita tengok solat ni satu ibadat yang cukup hebat. Baik. Okey, itu lebih kurang apa yang boleh kita lakukan ketika solat. Ni kita tak bicara dari sudut fiqh. Kita bukan cerita pasal fiqh. Rukun solat, khusyuk, maknanya nak kena solat ni dengan standard dan piawaian syarak itu pasti. Kan? Yang kita nak cerita ni, maknanya macam mana kita nak khusyuk. Nanti jangan pula fokus pada benda-benda macam ni, rukun berselerak apa semua habis, solat kita tak sah, tak guna juga. Yang tu pasti itu sebagai keutamaan. Yang kita cerita ni pasal khusyuk. Okey, nak habis dah insya-Allah. Post solat. Post solat, lepas solat. Adakah lagi benda-benda yang boleh membantu kita nak khusyuk dalam solat ketika lepas solat? Ya, ada. When you make taslim, maknanya lepas bagi salam, make istighfar to Allah as you might have made during solat. Bila bagi salam, sebab tu zikir lepas solat, lepas kita bagi salam, kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa kita istighfar? Kita kena ingat, istighfar 3 kali lepas solat bukan istighfar untuk dosa kita yang lain. Istighfar tu khusus untuk kesalahan-kesalahan, termasuklah kita tak khusyuk dalam solat. Istighfar yang kita baca, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, 3 kali lepas solat tu, first kita baca, lepas bagi salam, itu adalah kita minta ampun kepada Allah sekiranya ada salah dan silap kita dalam solat. Dia spesifik untuk tu. Kita jangan ingat istighfar 3 kali tu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku yang telah lalu, yang sekarang dia akan datang. Tak. Dia spesifik istighfar tu untuk kesalahan dalam solat. Ini ramai yang tak faham. Jadi ingat, saya istighfar 3 kali lepas solat. Istighfar 3 kali itu khusus untuk kesalahan dalam solat yang kita buat. Termasuklah tak khusyuk. Kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, tak boleh nak buat macam mana. Hari ni dengan testnya, dengan apa semua, banyak ni jadi kepala serabut, tak boleh nak fokus sangat, tak boleh nak khusyuk sangat. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa yang sama, when you praise Allah Subhanahu Wa Taala, kita memuji Allah, dan berterima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada benak lubuk hati kita, kerana kita dapat melaksanakan solat. Dan kita laksanakan solat itu dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kita ada habit yang macam ni, kan, getting used this habit prepares you for the next solat. Next solat pun kita buat benda yang sama. Kena ada, orang kata apa, kita kena proaktif lah, kita kena ada progress, kan. Maknanya yang kita solat ni, katalah solat isyak tadi, esok subuh solat subuh tu lebih baik daripada solat isyak tadi. Esok kita dapat pula solat subuh, solat zuhur tu mesti lebih baik daripada solat subuh. Macam tu, kena ada macam tu. As you always be eager to focus in your prayer. Okay. And last one perfection leads to another perfection. Daripada awal sebelum semasa dan yang ni, kalau kita boleh regularizekan dia, maknanya biasakan dia, jadikan itu sebagai habit kita setiap kali menunaikan solat, it will lead to another perfection. Dia akan kesempurnaan itu, dia membawa kepada kesempurnaan yang lain. One perfect in salah once, it would be self-motivated to continue the same level, at least the same level. Okay, the best is make it better than the solat before. Okay. Baik, jadi itulah sebenarnya flight ni pun memang di prepare sejam. Okay, dah cukup sejam dah, alhamdulillah. Jadi itu sebagai guideline, sebagai panduan. Okay, ini kita reference, antum boleh rujuk ni ustaz.
hubung dalam slide ni ambil daripada sumber ni, tapi boleh tengoklah dalam sumber-sumber yang lain, banyak tips dan juga cadangan-cadangan serta pengalaman-pengalaman yang disampaikan bagaimana kita nak mencapai khusyuk dalam solat. Sekalipun kalau kata kita tak berpegang kepada wajibnya khusyuk dalam solat ni, tapi oleh kerana kita melihat penekanan yang Allah beri tentang khusyuk dalam solat ni dan juga apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, menunjukkan ni satu perkara yang penting. Apatah lagi solat ni benda pertama yang Allah SWT akan tanya kita di akhirat besok. Walaupun ayat yang pertama turun suruh kita mengaji, belajar ilmu, tapi soalan pertama di akhirat kita akan ditanya tentang solat. Jaya kita dengan solat kita, jayalah benda-benda yang lain. Tapi gagalnya kita dengan solat kita, maka solat kita akan urusan-urusan lain juga akan turut tergendala. Jadi sekadar itu dulu untuk malam ini. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan, sekadar perkongsian untuk betapa antum jadikan sebagai modal lah, sama-sama nak bincang dengan anak-anak usrah besok, dan moga menghasilkan satu perbincangan yang baik, dan sama-sama kita mengingatkan diri kita, kawan-kawan kita, siapa-siapa saja, untuk betapa lebih memberikan perhatian dalam masalah khusyuk dalam solat. Sebab apa yang kita sebut tadi, khusyuk dalam solat adalah vital factor dalam pada kejayaan hidup kita dunia dan juga akhirat. Wallahu taala alam. Terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menyebut Ustaz, dan juga terima kasih kepada antum yang sudi hadir, walaupun kita lewat tadi. Semoga kita sama-sama mendapat barakah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wana fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuna fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.